Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 18 November 2020, saya Kaizari Afindi. Dan saya Priscilla John, ikuti berita ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi pada Rabu. Ia sekaligus membatalkan pilihan raya kecil bagi kerusi itu. Keputusan dibuat berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan selepas memperhalusi penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempersembahkan nasihat beliau susulan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri berhubung perkara itu. Dengan pengisytiharaan itu, sebagai prosiding yang telah bermula bagi maksud perjalanan PRK bagi P185 Batu Sapi tidak akan diteruskan dengan tujuan mengekang dan menghalang daripada berlakunya gelombang keempat penularan wabak COVID-19. PRK tersebut akan dijalankan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Dengan itu, Sri Paduka Baginda telah memberi perkenan supaya pengisytiharaan proklamasi darurat bagi P185 Batu Sapi Sabah dilaksanakan sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Kerajaan memberi jaminan bahawa pilihan raya kecil PRK Batu Sapi akan diadakan dalam kadar segera selepas pandemik COVID-19 berakhir. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia tertakluk kepada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurutnya, apabila PRK diadakan kelak, para pengundi akan dapat melaksanakan hak demokrasi dalam keadaan yang lebih selamat, aman dan tenteram. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan supaya darurat diisytiharkan di bahagian pilihan raya Parlimen Batu Sapi Sabah. Kata Muhyiddin, keputusan itu dibuat hanya bertujuan untuk membatal dan menangguhkan PRK Batu Sapi demi melindungi nyawa rakyat. Kehidupan rakyat di Batu Sapi tidak akan terjejas dengan pengisytiharan darurat ini, malah tidak ada perintah berkurung atau pemerintahan ala tentera di kawasan itu. Pentadbiran kerajaan, kegiatan ekonomi dan aktiviti sosial dapat diteruskan tertakluk kepada amalan norma baharu dan peraturan serta SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang sedang berkuat kuasa di negeri Sabah. Midang-midang, karya artis kelahiran Sarawak Alena Murang tercalon dalam anugerah Festival Video Music Buenos Aires, Argentina 2020. Bintang berdarah campuran Kelabit dan Itali itu mengangkat lagu tradisi budayanya menggunakan bahasa Kelabit sepenuhnya. Video muzik Midang-Midang dicalonkan dalam dua kategori bagi anugerah video antarabangsa terbaik dan penggayaan terbaik bersama artis antarabangsa yang lain termasuk Madonna. Pencalonan itu merupakan pengiktirafan baginya dalam memperkenalkan seni muzik Sarawak di persada antarabangsa. Hai semua, kami nang sangka pasal nomination to. We are so happy and so honoured to receive these two nominations dekat Buenos Aires Music Video Festival Argentina, and saya sangat berterima kasih kepada the team. There was a lot of people yang kerja on this music video, and we couldn't have done it without them. Tim ni sangat passionate dan sangat hardworking dan sangat bangga dengan budaya yang ada di Sarawak. Jadi, if you haven't seen the music video yet, you can check it out on my YouTube page. And terima kasih banyak for your sokongan. We cannot do this without you guys as well. So keep supporting local artists. Midang membawa maksud jemur di tengah panas adalah lagu rakyat yang diberi nafas baru dari segi melodi dan cara nyanyian tersendiri Alena. Anugerah di Festival Video Music Buenos Aires, Argentina tahun itu akan berlangsung secara maya dari 27 hingga 29 November ini. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini adalah satu kejayaan buat seluruh rakyat Sarawak dalam bidang kesenian. Meskipun tidak diadakan secara fizikal, anugerah ini telah meletakkan kelestarian dan keunikan bumi Kenyalang sekali lagi di peta dunia. Malah ia sekaligus mempromosikan Sarawak, terutama industri kreatif etnik Sarawak di persada antarabangsa. Penonton-penonton, walaupun program ini adalah dibuat secara online, memandangkan kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan
arena tidak dapat berada secara fizikal di Buenos Aires, tapi mereka yang menonton akan tertanya-tanya di manakah tempat ini, di manakah Sarawak ini, di manakah Kuching ini, dan ini sudah cukup baik untuk kita kerana ia akan menjadi satu marketing atau satu promosi untuk negeri Sarawak, untuk industri ini dan juga untuk apa yang Arena dapat persembahkan berkenaan dengan etnik muzik daripada bumi Kenyalang. Beliau berharap pencalonan itu mampu membawa kejayaan besar kepada industri seni dan kreatif di Sarawak khususnya dan amnya di Malaysia. Harapan saya adalah agar beliau dapat berjaya dalam kedua-dua kategori ini. Tapi kalau tidak berjaya pun, the fact that beliau telah mendapat nomination saja ataupun dikategorikan dalam kategori ini sudah cukup sungguh membanggakan. Tapi beliau berkata demikian ketika ditemui di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur Kuching pada Rabu. Bertemu kembali. Kestabilan negeri Sarawak menjadi faktor utama keyakinan pelabur asing terhadap negeri ini. Terbaru, Western Digital merancang untuk melabur RM1 bilion bagi pembesaran kilang di Samajaya. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred dalam kenyataannya berkata, pengembangan itu membabitkan pemerkasaan industri 4.0 yang memerlukan 800 tenaga kerja mahir. HGST Malaysia Sendirian Berhad yang dimiliki Western Digital telah beroperasi di Samajaya sejak 25 tahun lalu. Sebelum ini, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mendedahkan bahawa beberapa syarikat multinasional di Samajaya sedang giat menjalankan rancangan pembesaran operasi. Ia jelas membuktikan syarikat asing terus berkeyakinan terhadap potensi pelaburan di Sarawak meskipun dunia kini berdepan krisis pandemik COVID-19. Setakat ini, HGST kini memiliki 1,800 pekerja di Samajaya dalam pelbagai peringkat kelayakan kemahiran. HGST menjangkakan akan memulakan pembinaan pada awal 2021. Perkara itu dinyatakan semasa perbincangan secara video Mintred yang turut diwakili Menteri Muda Mintred, Datuk Muhammad Narodin Jais bersama pengurusan tertinggi HGST termasuk Naib Presiden Ong Keng Huat, Pengarah Kanan Chok Siong Si dan Pengarah Operasi Sarawak Teo Lian Seng. Sedikit perkembangan COVID-19. Sarawak merekodkan 3 kes positif COVID-19 baru pada Rabu yang dikesan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 1,045 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Rabu mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster besi. Ia sekaligus menjadikan jumlah kluster yang masih aktif di negeri ini sebanyak 6 kluster. Antaranya termasuk kluster Green Hill, kluster Wisma Saberkas, kluster Jalan Abel, kluster Baki dan kluster Seladah. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 97 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lalu, manakala daerah Miri dan Lawas kekal berstatus kuning. Sementara itu, 37 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Baiklah, ini perkembangan pematuhan prosedur operasi standard SOP oleh majikan dan pekerja sektor keselamatan dan pembinaan sangat penting bagi mengawal peningkatan kes positif COVID-19 di Kuala Lumpur dan Selangor. Kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, keutamaan Kementerian Kesihatan buat masa ini adalah untuk mengasingkan semula semua kes-kes positif dalam kalangan pekerja supaya dapat memutuskan rantaian jangkitan. Kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, keutamaan Kementerian Kesihatan buat masa ini adalah untuk mengasingkan semua kes-kes positif dalam kalangan pekerja supaya dapat memutuskan rantaian jangkitan. Trend ini setakat yang kita lihat masih lagi dalam kawalan dan dengan syaratlah kita kekal untuk mematuhi pendekatan kawalan
di bawah Akta 342 Kawalan Penyakit dan Pencegahan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Untuk kita lihat kegagalan mereka mematuhi ataupun adhere to the SOP merupakan salah satu penilaian risiko yang sedang kita jalankan, dan kita akan mengambil tindakan pantas melalui pendekatan kesihatan awam supaya pelaksanaan dan pematuhan SOP dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini dapat dilakukan dengan baik. Setakat Selasa, sebanyak 1,210 kes baru COVID-19 dilaporkan, menyaksikan Sabah mencatatkan jumlah tertinggi dengan 499 kes, diikuti Selangor 259 kes dan Kuala Lumpur 238 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 162 kluster aktif COVID-19 yang dilaporkan, 72 kluster adalah berkaitan dengan tempat kerja, termasuk di tapak pembinaan dan sektor keselamatan. Fenomena air pasang besar yang berlaku sejak kebelakangan ini ternyata membangkitkan kebimbangan dalam kalangan penduduk di negeri ini, terutama mereka yang tinggal di pesisir pantai. Justru tahap kesiapsiagaan perlu ditingkatkan bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Melalui tinjauan TVS di sekitar kawasan Samarahan, mendapati beberapa kampung dinaiki air apabila fenomena itu terjadi seperti diramal berlaku pada waktu petang. Ia termasuk Tadika Kemas Kampung Tambirat yang dimasuki air setiap kali musim tengkujuh susulan perubahan monsun. Okey, setakat lagi malam tadi, 2 malam lah, dari semalam lagi, setakat malam tadi, 2 malam, 6.5 air ini adalah malam semalam adalah paling tinggi. Sebelum ni kami mengalami air yang paling besar 6.7. 6.7 adalah paling besar. Ini disebabkan ketika kami berdekatan dengan sungai. Sebelum ini terjadi, kami memberitahu dalam grup, kami kan ada grup. Kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Kami berpandu dengan amanah. Lepas tu kami hubungi ibu bapa supaya tidak hadir ke sekolah disebabkan banjir ini. Okey. Banjir bukan setakat ni aja. Dalam setahunnya ada 3 kali. Paling-palingnya 3 kali. Paling kurangnya 2 kali. Selain itu, banjir yang berlaku di Kampung Tambirat turut menyebabkan kerusakan harta benda penduduk. Untuk mengatasi isu banjir serta limpahan air, beberapa cadangan turut diutarakan penduduk setempat. Jadi untuk mengatasi masalah banjir di Tambirat itu senang, ada 2 perkara. Satu, sungai-sungai kalau ditutup, polah pintu gate terkurang, pilah pintu supaya air pasang dan menutup. Kedua, jalan tu ditambahkan tinggi lagi. Sebab bila kami melihat sebenarnya tu air, bila air high tide tu air besar, daya semua hapus, air terjun. Jadi semuanya masuk dalam tu. Sementara itu, kami turut dapatkan Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak mengenai perkembangan keadaan cuaca di Sarawak. Pengarahnya Ambun Dindang berkata fasa perubahan monsun timur laut akan berterusan sehingga Mac depan. Jadi untuk negeri Sarawak, di sepanjang monsun timur laut ini, apa yang kita jangka adalah keadaan cuaca lebih lembap lah. Iaitu lebih banyak aktiviti hujan daripada yang monsun yang sebelum ini. Jadi untuk barat Sarawak, apa yang berlaku pada 2 hari yang lepas, memang keadaan cuaca di bahagian barat Sarawak ini, terutamanya di bahagian Kuching, Sembarang, Surian, Betong, Surike dan juga sebahagian daripada bahagian Sibu juga sering mengalami hujan, terutamanya pada lewat petang, dan ada kalanya dia terakhir berlanjutan sehingga ke awal pagi, terutamanya di bahagian barat Sarawak lah. Ditanya sama ada kemungkinan banjir besar berlaku, ini kata Ambun. Kita akan sentiasa memantau perkembangan cuaca di negeri Sarawak ini dan kita akan sentiasa mengeluarkan maklumat cuaca. Jika kita mendapati ada kemungkinan berlaku hujan lebat, so kita akan mengeluarkan amaran cuaca hujan lebat lah. Dan amaran-amaran ini kita akan salurkan kepada agensi pengurusan bencana negeri yang bertanggungjawab untuk dari segi pemindahan ke semua tu, dari segi logistik semua tu kita akan salurkan. Bertemu kembali.
Melanjutkan pengajian ke luar negara dalam jurusan yang diminati, itu sudah tentu cita-cita semua pelajar. Akan tetapi pembiayaannya yang besar membuatkan cita-cita itu terbantut. Justru bagi merealisasikan matlamat anak-anak tempatan, Yayasan Sarawak terus menaja pelajar cemerlang bagi melanjutkan pengajian ke luar negara. Langkah ini juga penting untuk membina barisan kepimpinan masa depan. Dalam pembentangan bajet 2021 oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, beliau telah menekankan 4 perkara dalam bidang pendidikan. Ianya termasuklah peluang anak-anak Sarawak untuk belajar ke universiti terkemuka dunia, sekolah menengah antarabangsa, voucher tuition dan promosi pendidikan teknikal dan vocational. Menurut Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang, Yayasan Sarawak telah pun menyediakan 2 beasiswa untuk anak-anak Sarawak melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan Doktor Falsafah PhD di Oxford University, Cambridge University, London School of Economics dan Stanford University. Beasiswa ini adalah untuk peringkat tinggi. Untuk peringkat tinggi berarti untuk peringkat sarjana dan PhD. Jadi apa yang kami lakukan sebelum ini adalah kita telah berhubung dengan universiti-universiti ini, terutama sekali Oxford University, kerana kita di Sarawak sudah ada ramai graduate daripada Oxford University dan melalui alumni mereka ini dan juga melalui pejabat kita di London, kita juga telah berhubung dengan University of Cambridge dan juga LSE dan kita telah memaklumkan bahawa kita akan menghantar pelajar-pelajar untuk menuntut di universiti-universiti tersebut. Jadi memanglah mereka tidak halangan, mereka sukalah kerana mempunyai penaja untuk pelajar-pelajar mereka. Jadi kita sekarang ini menunggu peluang untuk universiti-universiti di sana menerima pelajar-pelajar Sarawak yang layak untuk memasuki universiti tersebut. Katanya lagi, anak-anak Sarawak yang layak menempatkan diri di institusi ini perlu memohon beasiswa khas daripada Yayasan Sarawak untuk membiayai pengajian mereka di universiti tersebut. Bagaimanapun tegasnya lagi, hanya beberapa kursus sahaja yang akan mendapat beasiswa. Walau bagaimanapun, bukanlah semua bidang yang boleh mendapat beasiswa. Kita mempunyai prioriti ataupun keutamaan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri tentang kursus-kursus yang kita taja. Ya, umpamanya kita menitik beratkan peringkat masters dan PhD dalam 23 kursus utama, iaitu seperti cell structure, biochemistry, embryology, biorobotics, sensors and actuators, cyber security, networking, data analytics dan sebagainya. Sebenarnya ini boleh diperolehi di dalam homepage Yayasan Sarawak. Dalam pada itu, Azmi juga mengingatkan para pelajar yang memohon beasiswa ini untuk membuktikan kesungguhan mereka untuk mendapat beasiswa ini. Ini kerana menurutnya beasiswa ini bersifat kompetitif. Sementara itu, berhubung voucher tuition, Azmi menegaskan ia adalah untuk membantu golongan B40. Jelasnya sebanyak 10 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Yayasan Sarawak untuk melaksanakan program ini. Dan kita mempunyai pendekatan agar kita tidak mahu anak-anak kita yang di luar bandar, yang tidak ada pusat tuition, yang tidak ada sekolah-sekolah tuition seperti mana yang banyak terdapat di bandar-bandar besar untuk terlepas peluang ini. So kita sekarang telah membuat strategi bagaimana projek ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Katanya lagi, ini juga merupakan langkah strategik bagi meningkatkan prestasi anak-anak di kawasan luar bandar. Dan kita menyambut baik seruan bajet ini kerana inilah satu-satunya cara untuk kita meningkatkan lagi prestasi anak-anak kita di sekolah. Dan saya rasa voucher atau program ini adalah mirip-mirip kepada program HYPERS Yayasan Sarawak, iaitu High Performing Rural Schools, di mana kita juga membiayai tuition untuk anak-anak sekolah, khususnya di luar bandar, supaya mereka ni dapat mencapai kelulusan yang lebih tinggi. Bukan target kita untuk mendapat cemerlang semua A. Kita ingin meningkatkan prestasi keseluruhan sekolah tersebut. Jadi inilah target kita
supaya prestasi secara keseluruhannya SPM di Sarawak meningkat dengan baiknya. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Jabatan Perikanan telah meluluskan 148 lesen peralatan tambahan pukat tunda musim tengkujuh setakat Oktober lepas. Timbalan Menteri 2 Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, pada masa ini, kementerian masih menimbang permohonan baru lesen itu yang diberikan kepada pemilik vessel Zon A, khususnya untuk di negeri Pantai Timur iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur. Pertimbangan itu diberikan kepada pemilik vessel yang mematuhi syarat iaitu muatan vessel ialah 15 gross registered tonnage GRT ke bawah dan vessel dipasang turtle exclusion device. Walau bagaimanapun, jumlah kelulusan khas permohonan lesen peralatan pukat tunda musim tengkujuh setiap tahun adalah tertakluk kepada keupayaan daya tampungan sesebuah kawasan berbanding dengan sumber perikanan sedia ada. Ini adalah bagi memastikan sumber perikanan dapat diuruskan secara mapan, mengurangkan kesesakan di zon tangkapan serta mengelak konflik di kalangan nelayan. Pukat tunda musim tengkujuh membolehkan nelayan menangkap udang semasa musim tengkujuh iaitu dari November hingga Mac. Agensi pelaksana disaran supaya turun padang, terutama di kawasan pedalaman bagi memudahkan bantuan prihatin rakyat BPR. Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau berkata rakyat di pedalaman Sabah dan Sarawak setakat ini berdepan situasi sukar termasuk pergerakan dari satu tempat untuk ke satu tempat bagi melaksanakan proses permohonan. Jadi saya mencadangkan Datuk Yang Bertuah supaya agensi-agensi yang melaksanakan COVID bantuan prihatin ini pergi turun padang. Ini modus operandi ini saya percaya telah pun dibuat masa BRIM satu ketika dulu, di mana pejabat daerah dengan agensi-agensi yang lain seperti polis pergi kat kampung, pergi kat rumah panjang, termasuk dengan bank ini, pergi kat rumah panjang dan agihkan bantuan prihatin ini kepada mereka. Ini saya pasti akan memudahkan dan menyenangkan rakyat dan lebih-lebih lagi sebab kita kata kerajaan kita prihatin. Jadi kita buatlah yang prihatin ini. Sementara itu, beliau juga menggesa pihak agensi berkenaan untuk menyemak semula status permohonan golongan B40 dan M40 yang membuat permohonan prihatin. Ini kerana menurutnya terdapat segelintir di antara golongan ini tercicir daripada menerima bantuan. Samping itu yang dipetua, ada kawan-kawan yang mengatakan bahawa mereka memang B40 ataupun M40 tetapi mereka terkeluar daripada senarai prihatin ini. Jadi saya minta agensi yang melaksanakan ini untuk juga semak balik berapa sama ada mereka ini layak ataupun tidak layak. Saya mau tanya dengan kementerian, bapa B40, M40 yang buat rayuan semasa prihatin pertengahan tahun ini yang dilulus ataupun yang ditolak. Sebab kita rasa mungkin ada yang tertinggal ini. Baiklah, sekian saja utama buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Priscilla John. Dan saya Khairizaria Afindi. Baiklah, kami dua mumpok lolok. Salam hormat dan selamat malam.